Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang second degree burn. Kami daripada Diploma Kejururawatan. Saya Liana Farisha binti Muhammad Aziz bersama kawan-kawan yang lain. Saya Alia Nadira binti Muhammad Hanafi. Saya Putri Nafana binti Ibrahim. Objektif. Di akhir pembelajaran ini, pelatih dapat mengetahui tentang second degree burn, etiologi, patofisiologi, klinikal manifestasi, komplikasi, nursing management, medication, nursing care plan, treatment dan kesimpulan. Definisi, luka bakar tahap kedua atau luka bakar separa ketebalan adalah lebih teruk daripada luka bakar tahap pertama. Ia menjejaskan lapisan luar kulit, dipanggil epidermis, dan sebahagian daripada lapisan kedua kulit yang dipanggil dermis. Melecur yang menjejaskan kawasan besar kulit boleh menyebabkan komplikasi yang serius dan mungkin terdedah kepada jangkitan. Ianya mengambil masa yang lebih lama untuk sembuh. Berikut ialah jenis-jenis burn. Kita ada 3 jenis burn, iaitu first degree burn. Secara amnya adalah kecil dan hanya menjejaskan lapisan luar kulit. Yang kedua adalah second degree burn. Luka bakar yang lebih serius untuk menjejaskan lapisan luar kulit dan lapisan seterusnya dermis. Third degree burn, luka bakar yang paling serius, ia menjejaskan kedua-dua lapisan kulit dan mungkin juga menjejaskan tisu lain seperti kelenjar perut. Etiologi, bagi luka bakar tahap kedua, ianya memerlukan sekurang-kurangnya 44 darjah Celsius haba untuk kulit terbakar. Antara contoh yang boleh mendapat penyakit ini adalah seseorang yang terkena asid atau bahan kimia pada badan. Yang kedua, seseorang yang terkena air mendidih dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai imunisasi yang rendah juga dapat menjadikan ianya semakin parah. Dan akhir sekali, seseorang yang terkena elektrik dengan jumlah voltan yang tinggi ataupun bahan letupan. Berikut merupakan patofisiologi. Yang pertama adalah kebakaran. Kedua, cecair panas atau wap. Yang ketiga, lapisan panas, kaca atau objek lain. Yang keempat, arus elektrik. Yang kelima, sinaran seperti sinaran X. Yang keenam, cahaya matahari atau sumber sinaran ultraungu lain. Yang ketujuh, bahan kimia seperti asid kuat, alkali, pencair cat ataupun petrol. Yang terakhir, penderaan. Berikut merupakan klinikal manifestasi. Yang pertama adalah luka yang kelihatan basah. Kedua, kulit melepuh. Ketiga, melecur dengan corak yang tidak teratur. Yang keempat, kesakitan yang teruk pada sensitiviti kulit. Yang kelima, kulit kelihatan putih, merah pekat atau coklat yang sangat gelap. Dan yang terakhir, mengalami demam yang boleh disebabkan oleh mengalami jangkitan. Seterusnya ialah komplikasi. Antara komplikasi second degree burn ialah sepsis, iaitu sejenis jangkitan yang berlaku apabila bakteria masuk ke dalam salur darah. Yang kedua, tetanus, iaitu penyakit yang disebabkan oleh jenis bakteria tertentu yang masuk ke dalam badan melalui luka terbuka. Yang ketiga, hypovolemia, kehilangan cecair badan seperti darah. Yang keempat, hypothermia, penurunan suhu badan yang teruk. Yang kelima, masalah pernafasan dari asap atau udara panas. Dan akhir sekali, masalah tulang dan sendi yang disebabkan oleh kesat tisu pada kulit, otot dan tendon. Gunakan air sejuk untuk mencuci luka bakar dengan lembut. Lelukan air pada luka terbakar di bawah air selama 5 minit hingga 30 minit. Keringkan bahagian yang terlibat menggunakan tuala yang bersih dengan perlahan-lahan. Tutup luka dengan pembalut bersih atau pembalut luka seperti kain kasar yang tidak melekat. Elakkan daripada menyentuh luka bakar atau meletakkan pakaian pada kulit yang boleh menyebabkan geseran atau bergeser pada luka. Ambil ubat analgesik seperti acetaminophen atau ibuprofen seperti yang telah diarahkan oleh doktor. Tukar pembalut sekurang-kurangnya sekali sehari supaya dapat mengelakkan sebarang jangkitan bakteria. Nursing management, pantau tanda-tanda vital dengan kerap atau status
pernafasan dengan teliti dan menilai nadi apikal, karotid dan femoral terutamanya di kawasan kecederaan melecur lilitan pada bahagian hujung. Yang kedua, pantau pengambilan cecair IV dan pengeluaran air kencing dan ukur setiap jam. Perhatikan jumlah air kencing yang diperoleh daripada kateter dimasukkan, menunjukkan fungsi buah pinggan sebelum terbakar dan status cecair. Pantau input dan output chat untuk menilai status badan pesakit supaya dapat mengelakkan dehidrasi berlaku kepada pesakit. Yang ketiga, dapatkan sejarah. Menilai suhu badan, berat badan, sejarah berat badan sebelum terbakar, alahan, imunisasi, tetanus, masalah pemudahan perubatan yang lalu, penyakit serta penyakit semasa dan penggunaan ubat-ubatan. Nilai keadaan pesakit, lakukan penilaian berterusan berkaitan dengan matlamat pemulihan, termasuk jurat pergerakan sendi terjejas, kebolehan berfungsi dalam ADL, tanda awal kerosakan kulit daripada spleen atau peranti penentu kedudukan, kerosakan neurologi, toleransi aktiviti dan kualiti atau keadaan kulit yang sembuh. Dokumentasi, kebolehan penjagaan diri dalam ambulasi, makan, membersihkan luka dan menggunakan pembalut tekanan, pengurusan luka, bersihkan luka menggunakan lap lembut dengan air, garam biasa, sabun neutral pH atau cetrimide. Sila ambil perhatian bahawa cetrimide tidak boleh digunakan pada muka atau kulit kepala. Tekanan yang mencukupi perlu digunakan untuk membersihkan luka yang rosak dan mengeluarkan exudate kulit yang longgar dan slough. Pertimbangkan keperluan untuk sapu luka dan lengkapkan jika perlu. Departmen mana-mana lepuh yang ada membolehkan penilaian luka dan penggunaan pembalut yang sesuai. Luka dan kulit di sekelilingnya hendaklah kering sebelum memakan pembalut. Medication yang pertama, silver sulfadiazine topical root. Krim sulfadiazine perak digunakan untuk mencegah dan merawat jangkitan luka pada pesakit dengan luka bakar tahap kedua dan ketiga. Silver sulfadiazine adalah antibiotik. Ianya berfungsi untuk membunuh bakteria atau menghalang pertumbuhannya. Ubat ini hanya boleh didapati dengan preskripsi doktor dan boleh didapati dalam bentuk dos krim. Yang kedua, povidone iodine. Rawatan didapati paling berkesan apabila povidone iodine digunakan sejurus selepas kecederaan. Pembentukan kerak berikutan, semburan topikal memberikan perlindungan terhadap jangkitan dan membenarkan epitelium yang cedera sembuh dalam persekitaran yang ideal. Semburan aerosol, povidone iodine dan larutan antiseptik kini digunakan secara rutin untuk setiap prosedur pembedahan plastik. Yang ketiga, nitrofurazon topical root. Nitrofurazon digunakan untuk merawat luka bakar yang telah dijangkiti. Ia juga digunakan untuk merawat jangkitan luka akibat cantuman kulit. Ia berfungsi dengan membunuh bakteria atau menghalang pertumbuhannya. Nitrofurazon boleh disapu terus pada kulit atau diletakkan pada pad kain kasar yang akan menutup kulit. Ubat ini hanya boleh didapati dengan preskripsi doktor. Nursing care plan yang pertama, assessment, objektif, perubahan pada pesakit iaitu pesakit menjadi kerap keletihan dan kurang aktif. Subjektif, berat badan pesakit semakin menurun dan output pesakit semakin berkurang. Nursing diagnosis, pesakit berkemungkinan mengalami risiko kekurangan isi padu cecair dalam badan disebabkan oleh dehidrasi. Goal ataupun plan, nursing intervention yang dilakukan dapat menjaga keseimbangan cecair pada badan pesakit menjadi normal. Intervention yang pertama, pantau tanda-tanda vital dan capillary filling. Yang kedua, pantau pengeluaran air kencing dan perhatikan warna air kencing. Yang ketiga, rekod input dan output chat pesakit dengan ketat. Yang keempat, timbang berat badan pesakit setiap hari untuk mengesan sebarang keabnormalan. Yang kelima, nilai sebarang perubahan yang berlaku kepada pesakit. Yang keenam,
Korelate bahagian yang melecur untuk menilai tahap edema yang boleh menjejaskan jumlah peredaran dan pengeluaran air kencing, dan akhir sekali berikan ubat yang telah dipreskripsi oleh doktor seperti diuretik untuk meningkatkan pengeluaran air kencing. Evaluation. Intervention yang dilakukan adalah berjaya dan pesakit semakin pulih. Nursing care plan yang kedua, objektif, perubahan pada pesakit iaitu pesakit menjadi semakin lesu. Subjektif, suhu badan menjadi semakin meningkat yang dibuktikan dengan suhu badan pesakit yang diambil semasa jururawat melakukan vital sign. Nursing diagnosis, demam yang berkaitan dengan proses penyakit yang dibuktikan dengan pengambilan suhu pesakit iaitu 40 darjah Celsius. Goal, nursing intervention yang dilakukan dapat mengurangkan suhu badan pesakit menjadi normal. Intervention yang pertama, pantau vital sign pesakit setiap 3 jam. Yang kedua, lakukan taping spongy ke atas pesakit. Ketiga, galakkan pesakit untuk minum air secukupnya. Keempat, pemberian diet yang seimbang supaya berat badan pesakit tidak berubah. Kelima, pemberian ubatan analgesik mengikut arahan daripada doktor. Keenam, galakkan pesakit supaya memakai pakaian yang nipis. Evaluation, suhu pesakit menjadi semakin menurun dan normal iaitu di bawah 36.6 darjah Celsius. Berikut adalah nursing care plan yang ketiga. Assessment, objektif. Pesakit berasa sakit pada seluruh badan. Subjektif, pesakit mengadu kesakitan yang melampau pada sesetengah bahagian badan dibuktikan dengan PAN score 6/10. Nursing diagnosis, kesakitan akut yang berkaitan dengan sakit pada bahagian luka dan terbakar. Goal dan plan, kesakitan serta kebimbangan yang dirasai oleh pesakit dapat dikurangkan. Intervention yang pertama, menilai kulit untuk lokasi, jenis dan tahap kebakaran. Kedua, mengetahui jenis luka bakar dan tahapnya akan memberikan maklumat tentang cara merawat luka bakar. Yang ketiga, memantau tanda-tanda vital. Yang keempat, membantu menentukan sama ada penggantian cecair diperlukan dan memantau perfusi tisu. Yang kelima, menilai saluran pernafasan dan peredaran. Yang keenam, melakukan daily dressing kepada pesakit. Yang ketujuh, memberi ubat analgesik, potasium dan etasik. Yang terakhir, memberi pesakit protein yang lebih untuk kesembuhan luka. Evaluation, pesakit kurang bimbang dan kurang rasa kesakitan dibuktikan dengan PAN score 2/10. Kesimpulannya, semasa melakukan sebarang aktiviti yang membolehkan seseorang untuk melecur, kita mestilah berhati-hati dan mengamal aspek keselamatan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, semasa memasak makanan segera seperti Maggi dan sebagainya, pastikan air yang mendidih tidak tertumpah ke bahagian badan. Hal ini akan menyebabkan melecur yang mendalam pada badan. Oleh itu, kita mestilah memantau anak-anak jika ingin melakukan sesuatu perkara sama ada benda yang berbahaya. Jika perkara ini berlaku, ianya akan meninggalkan parut yang mendalam dan lambat untuk sembuh. Segala aktiviti harian juga tidak dapat dilakukan disebabkan oleh kecacatan yang dialami. Selain itu, sesetengah asid akan menyebabkan kecacatan yang kekal kepada diri. Sebagai contoh, asid yang terkena pada bahagian muka akan menyebabkan kecacatan yang kekal dan tidak boleh kembali kepada bentuk asal. Akhir sekali, kita mestilah menjaga keselamatan diri supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini seperti melecur yang boleh menyebabkan kecacatan yang kekal pada diri sendiri. Ini adalah contoh rujukan yang kami dapat, ada 5 link. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.